Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita teruskan pembelajaran bab 2. Kita teruskan dengan subunit 2.4, organ utama fotosintesis. Dalam kelas kita sebelum ini, kita telah mempelajari bahawa daun adalah organ utama untuk proses pertukaran gas dan daun juga adalah organ utama dalam proses transpirasi. Dan hari ini kita lihat fungsi daun yang ketiga sebagai organ utama proses fotosintesis. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu kenapa proses fotosintesis sangat penting kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, seperti yang kita telah ketahui, dia adalah organisma autotrof. Autotrof bermaksud tumbuhan boleh menghasilkan makanannya sendiri melalui satu proses yang dikenali sebagai fotosintesis. Hasil fotosintesis iaitu glukosa digunakan oleh organisma lain untuk menjana tenaga melalui proses pengoksidaan makanan. Dan tenaga itu diperlukan untuk melakukan proses hidup seperti pertumbuhan dan pembiakan. Jadi dalam gambar rajah yang mudah, cikgu boleh simpulkan begini. Okey, tumbuhan mempunyai daun. Dan daun sebagai organ utama fotosintesis, dia boleh menghasilkan hasil fotosintesis itu adalah glukosa. Glukosa digunakan oleh tumbuhan sendiri, sel pada tumbuhan juga menggunakan glukosa, dan glukosa yang diperolehi daripada tumbuhan yang dimakan oleh organisma lain akan digunakan sebagai punca untuk membolehkan penjanaan tenaga berlaku. Bagaimana tenaga dijana oleh organisma dalam sel melalui proses pengoksidaan makanan. Jadi, kenapa perlukan tenaga? Tenaga diperlukan untuk membolehkan pertumbuhan, pembiakan dan semua proses hidup yang lain berlaku. Okey. Pentingnya tumbuhan kerana dia boleh menjalankan fotosintesis. Dengan fotosintesis kita ada glukosa. Bila ada glukosa, apabila organisma lain makan tumbuhan tersebut, maka organisma itu dapat menghasilkan tenaga dengan mengoksidakan glukosa, dan dengan tenaga tersebut organisma itu boleh meneruskan proses hidupnya. Itu dia kepentingan proses fotosintesis. Okey, seterusnya kita lihat sejarah ringkas penemuan fotosintesis. Okey. Jadi maksudnya proses fotosintesis ini bukanlah tiba-tiba saja kita tahu. Dia mengalami fasa kajian dan eksperimen yang sangat panjang. Okey, secara ringkasnya ia bermula pada tahun 1640-an. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita buat pembacaan lebih lanjut, penemuan tentang fotosintesis ini bermula daripada tahun 1300 lagi. Tapi secara eksperimen yang lebih teratur, ia dibuat oleh Jan Baptista van Helmont pada tahun 1640-an. Okey, apabila Helmont menjalankan eksperimennya, dia mendapat satu idea bahawa tumbuhan mendapat makanan daripada tanah. Okey, apa yang dia buat? Okey, dia telah membuat eksperimen untuk membuktikan bahawa tumbuhan mendapat makanan daripada tanah. Bagaimana dia dapat makanan daripada tanah? Okey, apa yang Helmont buat? Okey, dia timbang satu anak pokok yang beratnya 2.3 kilogram dan ditanam pada tanah
tanah kering 90 kilogram. Okey, dia tanam, kemudian dia siram pokok tersebut selama 5 tahun. Selepas 5 tahun, okey, dia timbang, dia ambil pokok saja, dia timbang dan didapati berat pokok itu ataupun jisim pokok itu adalah 77 kilogram. Dan bila diasingkan tanah, tanah tetap sama 90 kilogram tanah yang kering. Jadi apa yang disimpulkan oleh Hellman ialah pokok tersebut membesar kerana dia menggunakan air yang disiram. Kerana dia kata tanah kering ni tak berubah jisimnya, tapi pokok ni besar. Jadi pada pendapat Hellman, pokok ini membesar kerana pokok telah menggunakan air yang disiram. Itu penemuan Hellman. Maksudnya faktor pertama air. Ya, kita belajar proses fotosintesis memerlukan air. So, air itu ditemui oleh Hellman. Okey, kemudian Priestley pada tahun 1772. Okey, Joseph Priestley pula telah menunjukkan dan membuktikan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Pada mulanya, Priestley dia buat eksperimen. Sebelum dia buat yang ini, Priestley dia buat satu eksperimen tentang Priestley ni pada mulanya dia buat macam ni. Dia buat satu eksperimen. Dia terlangkupkan barang kaca dan dia letakkan lilin dan dinyalakan lilin tersebut. Kemudian tak lama kemudian lilin tu padam. Okay, bila lilin tu padam, Priestley beranggapan ada satu gas tercemar yang wujud dalam ni. Pada masa tu dia tak tahu istilah gas karbon dioksida. Okey, so pada masa tersebut dia buat penemuan. Bila dia nyalakan lilin, dia terlangkupkan barang kaca ni, lilin tu padam. Okey. Jadi pada pendapat dia ialah lilin tu telah menggunakan oksigen yang ada dalam balang, dan apabila oksigen itu telah habis, maka lilin tersebut padam dan ruangan ini dipenuhi oleh gas-gas bahan gas-gas kotor. Dia panggil gas-gas kotor. Ya, dia tak tahu lagi nama gas karbon dioksida. Kemudian Priestley melanjutkan eksperimennya dengan meletakkan tikus. Sebab itu selepas eksperimen ini, Priestley buat tentang tikus pula. Dia letak tikus dalam barang kaca. Okay, kemudian tak lama kemudian tikus tersebut mati. Kemudian dia ubah suai, dia letakkan pokok bersama-sama dengan tikus dan tikus tersebut terus hidup. Daripada sinilah maka Priestley membuat kesimpulan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen. Okey. Jadi tadi Hellman mengatakan keperluan air. Priestley menyatakan bahawa fotosintesis itu tumbuhan itu membebaskan oksigen. Okey. Itu adalah dua saintis yang telah buat eksperimen untuk menjelaskan tentang keperluan untuk proses fotosintesis itu. Ya, satu air, satu lagi oksigen itu dibebaskan. Ada lagi ramai beberapa lagi saintis yang membuat penemuan tentang perlunya klorofil, perlunya gas karbon dioksida, perlunya cahaya, ya, untuk membolehkan proses fotosintesis itu berlaku dengan lengkap. Jadi kalau awak nak tahu dengan lebih lanjut, awak boleh buat pembacaan yang lebih mendalam tentang sejarah penemuan fotosintesis. Okey, ada Robert Neal, ada banyak lagi lah nama ahli-ahli sains yang terlibat dalam satu rantaian eksperimen untuk membuktikan bahawa nak jalankan proses fotosintesis itu, tumbuhan memerlukan beberapa faktor. Okey. Yang itu cikgu tak akan hurai dengan lebih lanjut. Boleh baca sendiri untuk menambahkan pengetahuan. Baik, yang kita nak fokus pada hari ini adalah bagaimana struktur daun itu, bagaimana Allah ciptakan struktur
dalaman daun itu sendiri supaya dia sesuai untuk jalankan proses fotosintesis. Okey, foto berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud cahaya dan sintesis bermaksud menyusun bersama-sama ataupun mengilang ataupun menghasilkan. Okey. Jadi fotosintesis ia memerlukan klorofil. Ia adalah pigmen hijau klorofil untuk menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Yang kedua, ia memerlukan gas karbon dioksida daripada atmosfera dan ia juga memerlukan air daripada tanah. Dan hasil daripada proses fotosintesis ialah gas oksigen dibebaskan sebagai hasil sampingan dan sebagai hasil utama fotosintesis ialah glukosa. Okey, fotosintesis dia bukan sahaja berlaku di daun, dia juga berlaku pada batang muda dan bahagian-bahagian lain tumbuhan yang berwarna hijau. Dengan syarat ada sahaja pada bahagian tersebut ada klorofil, maka proses fotosintesis boleh berlaku.